insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Sadaqallahul azim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bila sama-sama kita mulakan kuliah dengan membaca umum kitab. Semoga Allah Taala bukakan pintu hati kita, beri hidayah, beri kefahaman dan memudahkan untuk kita menuntut ilmu. Dan moga-moga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan dan kelapangan ya, untuk dapat kita bersama-sama lagi berkumpul dalam suatu majlis yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerahmatan, dengan maghfirah, dengan tubna', dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana orang yang berada dalam majlis ilmu ini sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila rahmat ni tuan-tuan, hati kita tenang, jiwa kita lapang, kepala kita terbuka. Terbuka maksudnya mudah untuk kita menerima segala nasihat dan teguran, dan mudah pula untuk kita ya melakukan perubahan dan memperbaiki diri kita. Ini di antara dia. Baik itu tuan-tuan, orang yang susah menerima nasihat, orang yang susah nak menerima teguran, inilah sifat orang yang kata anak nifaq. Apa nifaq? Maknanya dalam hatinya ada penyakit. Sebab itu Nabi SAW mengatakan di antara ciri manusia yang jahat dari perspektif, dari pandangan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, iaitu qaswatul qalb. Ya, qaswatul qalbun. Maknanya hati yang keras. Hati yang keras ni tuan-tuan, bukan kerana hati kita itu rosak macam kena hepatitis, bukan. Hati yang keras ni tuan-tuan, maknanya kita ni susah betul nak dapat nasihat, susah nak terima nasihat, nak dengar nasihat. Susah.
Bila kita tanya je, alah, macam kau seorang je pandai. Dia mulalah tu. Dia nak mula nak melawan, mula nak menemplak orang yang mengata kepada dia atau menasihat pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, hati yang keras ni, tuan-tuan, dia tengok siapa yang nak nasihat dia. Biasanya begitulah. Kalau orang tu lebih lekeh daripada dia, maknanya tak ada istimewa daripada dia, mampus dia tak akan dengar. Ini perangai orang hati yang keras. Ya. Sedangkan walaupun yang menasihat kita itu pencuri, penyamun, orang jahat, tapi dia nasihat yang baik, kena pakai. Kita pun kadang-kadang bila tengok orang ni tak rajin lah, misal katalah, minta maaf orang kita ni, masyarakat kita ni, tuan-tuan, bila dia tak rajin pergi surau, nak orang tu tegur, orang surau tak berapa nak dengar. Bukan orang surau sini tau, saya cerita orang lain ni, tuan-tuan jangan perasan. Saya nak cerita sini, maknanya orang bukan ahli surau. Masyarakat orang Melayu kita gitulah, dia kira dia orang surau orang baik lah. Gitulah cerita. Orang sini baik dah. Amin. Ini cerita orang lain. Tuan-tuan buka minda dulu. Jangan terus amboi ustaz lain macam bunyi dah. Tak ada. Saya tak ada canon mana-mana. Saya nak kita biar buka minda. Masyarakat orang Melayu ni, tuan-tuan, kalau dia rajin pergi surau, dulu pun dia tak rajin mana pun. Dah kemudian dia rajin. Bila dah rajin, dah kerap, dia jadi ahli jawatan kuasa, dia dah surau ni dah jadi macam mainan dia. Dia rasa sendiri rasalah, kalau dalam bahasa tasawuf ujub. Dia rasa dia hebat. Itulah dia rasa, tak ada orang pun angkat dia hebat, tapi dia rasa dia hebat. Dia ni rajin pergi surau, kata orang ni ahli jemaah lah, ataupun ahli surau lah, ahli surau, ahli masjid. Minta maaf ya. Maka adalah sahabat-sahabat yang kurang pergi masjid, kurang pergi surau. Nasihat sahabat kita, dia melenting je. Sebab apa? Dia anggap orang yang tak pergi surau, tak masjid tu rendah daripada dia. Dan ini ciri hati yang keras, tuan. Ya. Saya bukan kata tak bagus pergi masjid, pergi surau. Dah jadi ahli masjid, ahli surau tu baguslah. Tuan-tuan tidak termasuk dalam kategori yang saya sebut ni. Tuan tak ada. Nak saya cerita ni. Maka dia susah nak dapat nasihat. Dan dia rasa, engkau siapa yang baru datang sini baru nak tegur kita. Dan kita jangan tengok siapa yang menegur, kita melihat apa yang ditegur. Itu hati kita lapang. Sebab itu, tuan-tuan, ciri-ciri bagaimana nak hati kita lembut, nak hati kita lunak, nak hati kita ni mudah untuk menerima nasihat. Majalis suatu salih, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis orang yang baik, duduk dalam majlis orang-orang yang menyebut nama Allah, yang menyebut nama Rasul. Baru hati itu senang. Ini dah duduk kat tempat mana kan dangdut, tuan-tuan. Dangdut. Agak-agak hati boleh lembut ke je? Itu lembut lain je, bukan hati yang lembut. Itu poket lembut je. Mana je? Kan ada satu lagu, sungguh ku tak mampu menahan rindu. Cair syekh, cair. Ustaz nyanyi tak cair syekh. Apa ustaz nyanyi tak sedap, kata. Kalau pergi kelab dandut, dia cair. Tempat situ hati tak akan bersih, tuan. Hati lagi karat. Ini hati kita takut. Dan orang yang nak kembali kepada Allah, raja'na ilallah, tubna ilallah, wa nadimna ma fa'alna. Orang yang nak kembali kepada Allah mesti dalam hati qalbun qasi. Jangan hati yang keras. Sebab orang hati yang keras ini, segala doanya ditolak oleh Allah SWT. Kenapa? Ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan pada diri dia. Ini kita takut. Sebab itu, tuan-tuan, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia nukil dalam kitab Riyadhus Salihin yang kita bicarakan sepanjang-panjang ini, ya, mencarakan bagaimana nak jadi orang yang saleh. Orang saleh ini, tuan-tuan, orang yang hatinya lapang, hatinya tenang. Sebab apa tenang? Sebab dia dirahmati oleh Ta'ala, dia dibimbing oleh Allah SWT. Kan aja? Cuma tak nampaklah bimbingan Allah. Bila bimbingan Allah, maknanya bila orang tegur kita, kita mudah menerima dan kita memperbaiki diri kita. Itu yang terbaik. Sebab manusia tak ada yang hebat, semua pinjam syekh. Pinjam.
Handsome tuan-tuan, handsome. Cantik, kacak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh belagak, aku macho. Sekejap je tuan. 70 macho lagi, 70 macho lagi. Dah. Habis dah kedut dah. Semut lalu 3 kali golek dia. Kalau semua pasal banyak divider. Okey umur 16, 20 okey lah. Mak Haji Mak Haji umur 60. Okey ya. Mak Haji marah kat saya. Mak Haji tapi nampak cun lagi Mak Haji. Alhamdulillah. Kalau semut lalu buka pipi 3-4 kali dia tergolek. Kalau kita lalu dekat jalan kan, tiga ada divider pun gedebuk. Kita pun bukan divider, orang panggil bonggol bonggol divider tepi bonggol. Pun orang kata apalah apa nama taman ni banyak sangat bonggol lah. Nak laju tak boleh. 15 km sejam ni. Tak boleh. Tak lagi sebab ada bonggol. Lebih kurang gitulah umur 70 ada lagi. Kalau tegang nipu. Kalau tegang nipu. Tu je. Dan itu fizikal, tak boleh. Allah Ta'ala punya, Allah Ta'ala akan ambil. Ilmu yang ada pada kita, apa yang kita hebat sangat? Tak ada. Semua Allah Ta'ala tak punya, kita pinjam. Dan kita nak belagak, kita nak sombong, kita nak ego, buat apa? Ini dia sifat hati kita. Sebab itu Imam Nawawi kata, hendaklah kamu ikhlas dalam beramal. Kemudian sifat rukuk bab yang kedua, bagaimana nak jadi orang soleh? Misi banyak mohon ampun, bertaubat. Orang yang bertaubat ni misi kata wajumudul ain, maknanya bukmun, sumun bukmun, maknanya mata yang sentiasa menitikkan air mata kerana insaf. Orang yang nak bertaubat tuan-tuan kena ada merasakan keinsafan. Tuan-tuan nak minta maaf, tuan tak ada rasa keinsafan, tuan-tuan tak ada rasa bersalah, kita tak boleh nak minta maaf tuan. Tak boleh. Ya. Sebagaimana yang kita cerita yang lepas tuan-tuan, ya, iaitu sahabat Nabi SAW, ya, yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik sahabat Rasulullah yang tertinggal dalam pergi berperang semasa tentera Islam menuju ke Tabuk. Tabuk. Dia rasa bersalah sangat. Bukan dia tak nak pergi, dia tertinggal. Tertinggal ni bukan sesuatu perbuatan yang disengajakan. Sebab dia berusaha cari kelengkapan, cari peralatan, cari dana untuk menyiapkan diri dalam berperang, dia tak mendapati, dia tak perolehi dia. Macam kita lah pergi kerja cari, tak dapat kerja, cari kerja, tak dapat kerja. Kita tak bekerja, cari kerja, semua tak dapat kerja, maknanya tak dapat. Dia sibuk situ sehingga tentera Islam pergi. Dan dia kata, kenapa saya tertinggal? Kerana dia kesibukan untuk menyiapkan diri dalam mengumpul dana, bukan tujuan untuk nak kaya, tapi untuk persiapan nak pergi perang. Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasulullah semasa berada di Tabuk, mana Ka'ab bin Malik. Dia tak pernah tinggal peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini hanya pada peperangan Badar sahaja. Maka Ka'ab bin Malik tuan-tuan rasa amat bersalah. Amat bersalah, sedangkan bukan salah dia, sehingga kan Nabi memulau dia selama 40 hari. 40 hari Nabi beritahu kepada masyarakat Islam, jangan kamu hampiri Ka'ab bin Malik, jangan kamu berurusan dengan dia, jangan kamu bercakap dengan dia. Tuan-tuan, kita kalau tak bercakap dengan orang tuan-tuan, mabuk tuan-tuan. Kita datang kat kedai, kita minum-minum orang belah, agak-agak macam mana tuan-tuan. Kita biasa ngetih sekali kan, ngetih. Tapi ini perintah Rasul, perintah Rasul. Sebab tidak ada arahan daripada Allah tentang Ka'ab bin Malik ini telah diterima taubatnya ataupun dia ini benar bersalah atau tidak. Maka Nabi membuat keputusan memulau dia dan sahabat yang 80 orang lain yang berada di Madinah kerana tak ikut berperang. Ya, yang lain semua menangis. Termasuklah Ka'ab bin Malik, sentiasa menangis, tak dibincang. Kalau orang makan dia tak diajak. Macam mana je? Makan kan? Makan satu meja tapi tak ajak. Kita duduk
kena duduk kursi asing ni, agak-agak macam mana? Bila kenduri kendara dijemput, tapi dia kena duduk, tak boleh campur. Bila campur orang tak bercakap dengan dia. Berat tuan Mana je? Sebab kita ni kalau tak bercakap memang mabuk tuan. Sebab tu kalau boleh bercakap, dengarlah ustaz. Orang kita ni kalau boleh bercakap, Masya Allah, semua dia tahu. Ini yang kita risau. Sebab tu kita suka duduk kat kedai kopi. Sebab kedai kopi ni banyak informasi. Informasi betul ke tidak, wallahualam, tapi tetap nak dengar. Ya, betul ke tidak, itu nombor 2. Banyak yang sensasi, banyak yang auta daripada fakta. Bila ustaz aja datang, senyap-senyap. Dia tengah rancak ustaz kata, ustaz. Siapa tu? Ustaz. Aman sekejap lah, macam malaikat lalu lebih kurang gitu. Diam. Ustaz pun namanya kadang-kadang minumlah ustaz, minum. Biasanya begitulah. Yang biasa sembang ustaz, dia sembang lah. Ustaz ni nak tanya ustaz. Okey lah, dia tukar tajuk lah. Terus tukar ustaz nak tanya. Sebab ada ustaz, jadi tanyalah ustaz. Ustaz pun okey, saya ada hal lah, minta maaf lah, saya nak keluar. Okey ustaz, sekejap sangat ustaz, lain kali datang lagi lah ustaz. Ini fenomena. Tuan-tuan jangan berasa tau. Tuan-tuan tak buat ni, saya cerita fenomena ni. Bukan pada diri saya cerita umum. Dia pun, ustaz pun balik. Okey ustaz, lain kali kalau datang lagi ustaz, okey. Sonok ustaz ada. Misal katalah gitu. Biasanya ustaz ada, dia raih lah. Boleh ustaz balik. Baru ustaz, asap motor dia pun tak hilang lagi. Dia cakap, ustaz ni makan free hari ni. Ada juga yang ngumpat, kau asam betul. Itu baru belum asap motor ustaz tu. Tak apa, biar dia. Asap motor ustaz tak habis lagi, dia punya hilang. Dia kata, kau belanja ustaz untung jadi ustaz. Saya tak cakap tuan-tuan tau. Tuan-tuan jangan berasa tau. Kalau tuan-tuan berasa, maknanya confirm tuan buat. Saya tak cakap, saya cakap umum. Itu ustaz pun diumpat, apatah lagi orang lain kan. Confirm. Dan itu tempat yang tidak mendatangkan kita rasa kerendah hati. Tak ada. Bukan tempat dia. Itu tempat untuk gewang, kata orang tu. Orang kata, orang panggil apa? Rewang lah. Melek-melek. Orang kampung saya kata melek-melek. Untuk sonok-sonok je lah. Kedai, santai-santai kedai kopi kan je bukan tempat maklumat yang benar-benar. Tapi itu yang merosakkan jiwa kita sebenarnya. Maka tempat yang ini yang maka Ka'ab bin Malik tuan-tuan dalam hadis yang panjang ini menceritakan bahawa dia di pulau dan masuk 40 hari datang pula arahan daripada Rasulullah supaya dia meninggalkan tidur bersama isterinya 10 hari. Maknanya sekali campur 50 hari. Maka Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ini sebagai ciri-ciri untuk menceraikan isteri? Tidak. Kamu kena asing tidur daripada isteri kamu. Sebagai satu kata hukuman yang berat tuan. Bayangkan duduk serumah tapi tak boleh nak usik. Jangan buat kerja ustaz. Ni musim-musim panas pakai aircon kan, dia lain macam. Jangan syekh. Walaupun orang lama kan, mau tak tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kedai kopi, apa yang tuan-tuan minta? 3 dalam 1. Kopi jantan, power, goji. Mana dia minta TO, nipis kurang gula? Tak ada. Sikit itu pun kalau kencing manis, kurang gula. Yang steady-steady ni, minta 3 dalam 1. Gano. Mana je? Cappuccino. Apa lagi entah apa benda, kopi-kopi lah. Yang session tu yang jenis paket-paket tu. Kopi jantan. Macam tak jantan sangat. Minta jantan. Ada pula kopi janda. Mak Haji makan kopi janda tak ada. Jangan Mak Haji minta macam nak jadi janda je. Kurang kurang baik. Saya pun heran, nama pun sensasi, kopi janda. Ramai pula minat. Abang Haji lah minat ni kopi janda kan. Bayangkan tuan-tuan, semua dah jadi input, suplemen input untuk mendatangkan suatu arahan daripada Rasulullah. Tak boleh. Tuan-tuan, bagaimana sifat seorang yang berasa dia salah lalu dia mendapat hukuman yang demikian? Jiwanya tertekan kan? Jiwa tertekan. Dan jiwa tertekan ini tidak lain dan tidak bukan dia mengharap satu daripada Allah, iaitu
lepaskanlah keadaan ini dengan taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka apabila habis 50 hari tuan-tuan, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 95-96 menunjukkan, ya, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah menerima taubat, ya, Allah Ta'ala telah terima taubat Ka'ab bin Malik, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun, ya. Maqalah di sini, ya, daripada ayat di sini, ya. Faqala Allah Ta'ala sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim la tu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijzun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardau anhum fa inna tardau anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ya. Maka surah At-Taubah ayat 95-96 menceritakan bahawa berfirman, ya, pernah mereka akan bersumpah dengan nama Allah, ya, di situ yang mana kamu apabila kami kembali kepada mereka dari Madian, ya, dari medan perang, supaya kamu berpaling dari mereka, tidak menempelak mereka. Oleh itu berpalinglah dari mereka, kerana sesungguhnya mereka itu, ya, kotor. Ini firman Allah. Disebabkan mereka telah sebati dengan kufur. Ya, ini kufur apa? Mereka telah bercampur gaul dengan orang-orang yang mencari alasan untuk tidak mengaku kesilapan dia. Jadi kalau kita salah ni tuan-tuan, jangan cari alasan untuk nak menangkan diri kita. Bab kata pepatah, jangan menegakkan benang yang basah. Tapi ini yang perangai yang berlaku dari diri kita. Kita ni suka menegakkan benang yang basah walaupun kita salah, tak nak ngaku. Susah benar, degil betul kita. Kan tuan, ya? Susah kita. Ndak kita rasa kita ni lebih baik daripada orang, lagi susah sangat kita nak mengaku kesilapan kita. Dan tempat kembali mereka pula ialah neraka Jahannam. Orang yang sentiasa mempertahankan kesilapan dia, yang menyembunyikan kesilapan dia, tidak kembali kepada Allah, nak bertaubat kepada Allah, maka tempatnya ialah neraka Jahannam, tuan-tuan. Jadi kita kena sementara lah. Kita banyak nak mengilat ni, banyak kita nak menyorok kesilapan kita, sedangkan kita tak mengadu kepada Allah tentang kesilapan kita. Maka tempatnya adalah wa ma'wahum jahannam. Tempat dia adalah neraka Jahannam. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Kita takut perkara ini berlaku pada kita, sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu reda akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak reda akan kaum yang fasik. Nauzubillah. Ya, sadaqallahul azim, tuan-tuan. Ini di antaranya, ya, yang mana Allah Ta'ala telah memberitahu pada orang yang mencari alasan untuk menegakkan kesilapan dia, maka tempatnya adalah neraka Jahannam, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Ya. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala, ya, beritahu kepada Ka'ab bin Malik, ya, bahawa Rasulullah telah mengatakan bahawa Allah telah menurunkan dalam ayat 117 sehingga 119 dalam surah At-Taubah, ya, mengatakan bahawa sesungguhnya Ka'ab bin Malik telah diterima taubatnya, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, zaman Rasulullah
segala perbuatan kejahatan yang kita insafi, yang kita rasa salah, kita mengadu kepada Allah, mengadu kepada Rasulullah, ada jawapan ketika itu. Bukti bahawa taubatnya dia telah terima. Kita tak tahu lagi. Ini masalahnya kita. Walaupun ayat-ayat tadi sebagai contoh, tamsil pada diri kita, sebagai contoh untuk boleh dikaitkan dengan kita, tapi ciri-ciri kita untuk bertaubat itu ada ke tidak? Ini soalannya. Maka kita kena betulkan. Apa dia? Mesti ada sifat tawaduk. Apa dia tawaduk? Rendah diri. Orang yang bersifat tawaduk, bukan sifat rububiyah. Kita kena buang sifat rububiyah, sifat ketuhanan, sifat keegoan, sifat kesombongan, sifat ketakburan, sifat sombong. Kena buang kalau kita nak dapat martabat jadi orang yang bertaubat. Rendah diri. Kemudian jauhkan daripada sifat syaitaniah kepada sifat malaikat. Sifat malaikat apa dia? Sentiasa redha. Kena redha. Warda qasamullah takun aghnan nas. Kata Nabi, orang yang redha dengan ketentuan Allah, dia adalah orang yang kaya di kalangan manusia. Redha Syekh, terima bahawa ini dosa. Aku mohon daripada Allah supaya dosa kita dihapuskan. Aku takut neraka Allah. Maka aku mohon daripada Allah, moga kita dijauhkan daripada azab api neraka. Wa qina azaban mana kita doa tu, tuan-tuan, yang kita selalu doa tu. Doa tu memang masyhur, tapi kalau suruh baca kenduri, baca doa tu marah. Doa tu masyhur, semua orang tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua reti baca doa. Ada yang tak reti baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua reti tak? Alhamdulillah, bagus. Dan jadi lazim dah. Kalau dengar je Rabbana atina, nak habis doa. Kalau buat kenduri, ustaz dah habis dah. Kalau baca Rabbana atina fid dunya hasanah, mula-mula Allahumma shalli ala ya Allah ya Allah 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 Allah, dengar je Rabbana atina, nak habis dah. Kalau tengah-tengah ngantuk pun masa tu tengah segau. Sebab apa? Dia nak habis dah. Qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Laju je jawab. Bahasa dah nak habis. Mana je? Itu dah memang dah jadi orang Melayu lah. Dengar je Rabbana atina fid dunya, memang dah nak habis. Habis majlis ke, habis nak baca doa ke, habis benda habis, semua habis. Maknanya dah nak lega dah. Tetapi malangnya apabila dipanggil, dipanggil untuk baca doa, ustaz wa imam wa tuk guru wa orang alim kita panggil untuk baca doa, kenduri rumah kita minta doa selamat, dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tak sampai 1 minit dah habis doa. Agak-agak tuan rumah tu nak sapu muka, kedok lagi dia. Dia tak sapu lagi, dia tunggu lagi. Ustaz ni ya ke dok ni? Ustaz kata, dah selesai dah kita baca doa. Apa perasaan tuan rumah? Orang Tara dia kata mengkelan, dia kata. Ustaz, pendek sangat doa. Doa tu aja. Dia kata doa tu aja. Kalau sekat doa tu aku pun reti, dia kata. Kita nak ustaz ni baca doa biar pelik daripada orang sikit. Hak bunyi pelik-pelik bau. Mai Rabbana atina. Tak payah panggil ustaz pun tak apa. Aku pun boleh buat. Dah tahu boleh buat, apa panggil orang? Apa maksudnya? Waqina azabannar tadi. Bagaimana Ka'ab bin Malik minta, ya Allah aku dihindarkan daripada azab api neraka. Maknanya kita ni tuan-tuan, kalau tak ada sifat kemalaikatan redha, kita tak akan dapat
nak hindarkan diri kita daripada api neraka. Ini ciri orang yang bertaubat, kena ada sifat kemalaikatan. Apa dia? Redha. Redha tuan-tuan. Redha dengan kesilapan kita dan mengakui kesilapan kita itu. Ini yang mustahak tu. Redha dengan orang benci kita, redha dengan perbuatan-perbuatan menyebabkan orang menjauhkan diri daripada kita. Kena redha. Macam Ka'ab bin Malik, walaupun dia sedih tapi dia redha, sebab inilah hukuman yang sepatutnya dia dapat daripada dia meninggalkan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kita pun ada sifat begitu. Apa dia? Bisa wanadina, menyesal. Sifatnya menyesal. Apa dia menyesal tuan-tuan? Maknanya rasa bersalah. Tuan-tuan, kadang-kadang minta maaf cakap lah. Kita kadang-kadang pergi masjid tuan-tuan, balik masjid, kita nak balik cepat. Kita tersepak ke selipar orang. Kita tersepak selipar orang. Biasa kan? Tuan-tuan rasa bersalah tak sepak selipar orang? Tak rasa bersalah. Sebab tu kita selamba je belah. Kalau kita rasa bersalah, kita berhenti, kita betulkan selipar orang. Dan itu ciri kita nak rasa bersalah. Kalau kita buat kejahatan, kita buat satu benda yang tak betul dan kita tak rasa bersalah, memang tak boleh kita nak minta ampun dengan Allah. Kita memang tak boleh kita nak bertaubat dengan Allah Ta'ala. Memang tak dapat, Syekh. Tak dapat. Tuan-tuan, kena rasa bersalah. Orang Nadim nak kena rasa menyesal lah. Rasa menyesal lah. Mana Syekh? Kan? Kita nak ambil ni malam Jumaat, ada jamuan, saya selalu bawa kes polistrin. Kan? Matematik bodoh saya kan. Polistrin dia jumlah ada 50 tapi jemaah ada 40. Ini matematik bodoh saya tau. Tapi jawapannya tak cukup. Jumlah polistrin yang diletak 50, jumlah kehadiran yang hadir 40. Tapi conclusion dia, keputusan dia tak cukup. Pernah jumpa kan? Pernah je kan? Ni cerita betul, bukan cerita main-main ni. Kenapa matematik yang bodoh macam tu tak boleh nak selesai? Patutnya mesti ada balance 10. Kenapa tak cukup? That's why orang yang ambil lebih, dia tak rasa bersalah. Dia tak rasa menyesal. Peluang, Syekh. Peluang. Dan peluang itu kita kena kira lah dulu. Betul je? Sebab itu, ini yang kita nak betulkan lah. Minta maaf ya, kita bincang lah ya. Janganlah marah saya tak tegur, saya tak kata tuan-tuan pun. Saya cerita ini masyarakat kita lemah betul. Tuan-tuan tengok masa mengagihkan daging korban. Daging korban tu daging ibadah. Yang memakan ibadah, yang melaksanakan ibadah. Kita tengok, dia ambil berapa bungkus? Tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah ke ambil sampai 5-6 bungkus? Soalan kita masuk dalam kategori mana? Sebab afdal orang yang berkorban ni membagi dalam keadaan mentah kepada 1/3 orang fakir, 1/3 kepada orang kaya, 1/3 untuk diri sendiri. Okey? Agihan dia 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk orang kaya hadiah, 1/3 untuk orang yang mengambil bahagian korban. Baik. Dalam masa korban itu kita tanya, kita masuk bahagian korban ke masuk bahagian apa? Kita bayar tak satu pangku 500, 600 tu kan, satu bahagian kan, dalam seekor lembu satu bahagian. Nampak? Saya nak cerita, kita tak ada rasa bersalah nak mengambil benda-benda macam ni. Kita anggap, alah berkat ustaz, daging korban ustaz, makan je nah, kita kena rasa bersalah lah. Sebab kita ni masuk kategori mana? 1/3 bahagian hadiah. Fakir miskin tak kita? Tak. Ngaku. Siapa ngaku fakir miskin? Silakan, saya tak marah. Dan dia berhak dapat. Dia dapat 2. Sebab satu bahagian fakir miskin, satu bahagian hadiah. Dia dapat 2 bahagian. Masalahnya yang datang ni bukan fakir miskin kan. Minta maaf saya cakap ya.
Boleh tak saya kategorikan yang datang ni bukan bahagian fakir miskin? Betul ya? Bahagian hadiah lah. Maknanya dapat satu tu walaupun 4.5 kilo ke, cukup lah. Dah, dia beratur. Dia datang, bini datang, anak 10 dia beratur anak. Kita fikir di sini, makna dia tak rasa salah. Kan dia? Maknanya dia ambil bahagian lebih daripada hak dia. Betul tak? Betul tak? Setuju ke tidak ni? Setuju. Habis tu macam marah je tengok. Saya risau lah. Itu masalahnya. Dia bawa. Bukan saya tak bagi ambil. Hak kamu ada kupon dapat. Satu lah, mana satu? Ambil lah satu. Tak ada masalah. Tapi kenapa lebih? Dan dia tak rasa bersalah pun, tak rasa. Tak rasa kata malah dia cerita. Aku seronok dekat surau tu, alhamdulillah, kepala dapat, kaki dapat. Kita dengar ngeri. Macam seko boleh dapat kat dia. Kau pernah tak kawan kita cerita, aku korban, penatlah semalam dekat surau sana 10 ekor. Aku seorang je tumbang kan. Tapi puas hati lah, jantung dapat, hati dapat. Dia cerita selamba tau cik. Kita dengar geli je telinga. Nak cakap kan, ada kan masa muka ni kan. Kalau dengan saya dia cakap, tahniahlah anda dapat hari puasa dapat zakat Kalau dengan saya lah saya cakap, hari bulan puasa dapat bahagian zakat Baitul Mal hantar bagi zakat. Tak ada, saya keluar zakat Ustaz. Di situ dia dapat jawapan. Betul je? Masa bulan puasa dulu, hari raya, dia dapat tak bantuan daripada Baitul Mal? Tak dapat. Dia yang keluar zakat kan? And then kenapa hari raya haji dia tak jadi tukar pula? Nampak tak? Tak rasa bersalah. Malah dia cerita seronok pula dia. Walah, aku 3 hari stok kat dalam rumah, tak habis makan daging. Tuan dengar kita. Betapa sedihnya orang-orang yang berhak. Itu rasanya kita tak rasa salah. Contohlah saya nak cerita. Makan-makanlah tak ada masalah. Tapi rasa bersalah dululah. Ini aku punya ke orang lain punya? Dan kena letak di situlah sifat redha tadi. Kan Haji? Kok kita pernah buat begitu ke apa? Ustaz cakap macam ni, dah buat Ustaz. Yang lepas cerita lain lah. Yang coming soon lah. Yang akan datang tolong jangan buat lagi. Saya sendiri menyembelih korban pun. Ustaz nak kepala. Saya tak boleh ambil kepala. Biasa orang bagi siapa sembelih kepala. Itu biasa, hukum tak boleh. Dia pun tengok. Kenapa? Sebab kepala ni bahagian orang yang ambil bahagian. Saya bahagian nyembelih. Takkan saya nyembelih saya ambil kepala? Mana punya hukum punya cerita? Tak boleh saya kata. Biasa. Saya tak nak biasa. Yang ni buat luar biasa. Betul kan? Saya sembelih je lah. Sembelih. Ustaz minta tolong sembelih. Sembelih. Alhamdulillah sembelih. Selesai. Ni kepala ni Ustaz punya. Saya tak nak. Sehingga 7 bahagian ni kata tak ada orang nak ambil, baru saya ambil. Daripada uang membazir. Tapi tidak boleh dikhususkan kepala bahagian orang menyembah. Boleh? Tak boleh. Kalau ada yang macam tu dia makan, dia jadi haram. Ya, sebab dia tak boleh jadi upah. Tak boleh jadi upah. Daging korban tak boleh jadi upah. Dikhususkan. Tak boleh. Sebab dia mesti agihkan tiga bahagian tu. Kecuali kepala ni tak ada orang nak ambil. Faham je? Daripada dia masuk dalam lubang, manfaat kepala ni boleh digunakan. Ada isi lagi. Okey, kita minta kebenaran. Sebab tak ada orang nak usaha, barulah ambil. Selepas orang tak ada nak nuntut. Faham tak? Maknanya dah tak ada orang daripada dia membazir, kita ambil. Silakanlah. Tapi tak boleh cop-cop siap-siap. Ni letak dalam bonek kereta. Dah siap hantar ni kucing kita. Tuan-tuan tak rasa malu ke? Saya kalau saya nak segannya ya amat. Rasa salah benar aku ni. Bukan kita ambil sebahagian seekor. Saya bukan ambil korban seekor kambing. Ilmu. Haji ambil seekor lembu. Tak kan? Satu bahagian dia 7. Maknanya kepala tu dibagi 7 lah. Tahu pun ni. Ini cerita ni pasal
kalau nak kepala pergi kedai lah beli. Mana Ji? Ha? Kenapa tak pergi kedai kat dia? Mat, aku nak kepala satu. Kenapa masa korban dia cuk awal-awal? Astagfirullahaladzim Ji. Ini kita betulkan diri kita Ji. Nak buat macam mana Ji? Selesailah yang lepas. Hal aku bila hal. Okey, kena faham ya? Bukan makan kepala tu haram. Cara mengambilnya tu. Cara. Faham Ji? Cara. Kepala lembu tu halal. Halal Ji. Daging lembu semua halal. Sebab disembelih. Halal. Tapi cara. Sebab apa? Kita tak rasa bersalah. Orang yang tak ada rasa bersalah, dia tidak akan rasa untuk menginsafi diri dia. Dia akan mengatakan bahawa kesalahan dia itu adalah benar. Ini yang jadi dalam masyarakat kita. Maaf saya cakap. Boleh je? Jangan jadi biasakan benda-benda yang tak betul. Lepas ni daging belamba. Daging belamba ambil lah. Dah tak ada orang ambil, ambil lah. Jangan awal-awal masa agihan kita dapat satu, layak satu-satu lah. Tak payah nak ulang 3-4 kali pusing sampai kering gitu. Kan aja. Jadi kalau ada lebih, cerita lain. Ada lebih. Lebih, sahabat baik. Siapa nak lagi ni ada lebih. Lebih daripada membazir, ambil. Pastikan lebih. Jangan ambil dulu. Dah confirm lebih, dia kata Ustaz. Dia pula congak dulu. Salah. Sebab kita kena ada rasa penyesalan, keinsafan itu kena ada. Baru kita ada rasa nak taubat. Tonton macam marah je tengok saya ni. Penjelasan hari ni macam alamak, dengar menyesal pula. Lama dah buat selama ni tak ada ustaz tegur pun. Dia kata, tak, saya bukan nak kata benda ni, dia dah jadi biasa kan. Jadi kadang-kadang orang tak terlepas pandang nak tegur. Jadi dalam masa konsep kita baca ilmu ni, kita bincang sikit lah. Sebab kita nak cerita masalah taubat. Taubat ni tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala kata orang yang fasik itu tempatnya mana Syekh? Apa Syekh? Neraka Jahanam Syekh. Pasal kepala lembu masuk neraka macam mana Syekh? Balik modal tak Syekh? Tak balik modal Syekh. Biarlah kita tak dapat kepala lembu, tapi Allah Ta'ala reda kita dapat Jannatun Naim insyaAllah. Ya? Haji ya? Saya kalau lagi Jumaat pun lagi risau. Abang Haji suka ambil pisang. Makan pisang saya tak marah, bawa balik pisang tu. Bawa balik pisang 2 sisi. Ji, pisang. Ya Mak Haji Ada ya Mak Haji Mak Haji. Oh Mina. Oh abang balik ke masjid dia. Ada pisang rezeki kau Mina. Rezeki ke Mak Haji? Rezeki ke Mak Haji? Tanya Mak Haji, kena tanya pisang dari mana ni bang? Masjid. Abang, lain kali beli dah bang. Kita bukan orang miskin. Beli je sesisi. Kalau Mak Haji nak buat cucuk Mak Haji buat pengat ke apa so beli je Mak Haji sesisi. Bau RM5, RM6 je Mak Haji. Jangan ambil yang peri-peri tak tentu pasal tu Mak Haji. Sebab orang yang sedekah pisang kat situ, dia tak suruh orang bawa balik sesisi. Betul tak? Ada tak dia kata, okey tuan-tuan, ni saya letak pisang, boleh bawa balik sesisi? Ada tak? Sepanjang tuan-tuan daripada kecil sampai lah ni, pernah tak orang yang letak pisang cakap, siapa nak ambil bawa balik, ambil lah bawa balik sesisi? Ada ke tak ada? Tak ada. Tujuan dia letak untuk makan di masjid. Betul ke tidak? Betul ke tidak? And then, yang kita buat lari sesisi tu apa pasal? Free. Ya? Tak buah makan. Pergi belilah. Singgah kedai, malu orang. Kalau habis, okey, saya setuju Haji. Orang dah balik, banyak lagi. Yes, halal. Teruskan. Ni dah. Belum sembahyang masjid belum masuk, dia ambil pisang dulu. Simpan pisang dalam belaga. Faham tak Ji? Faham tak Ji? Yang ni yang saya tegur ni. Tapi kalau kita balik masjid, orang dah habis, pisang banyak lagi berkotak. Habiskan. Yang itu alhamdulillah halal Ji. Ji tapi jarang jumpa tak habis biasa. Yang tinggal kulit aja Ji. Ya, ini dah. Kita bukan saya nak cerita masalah pisang sangat. Integriti. Sikap diri kita. Allah Ta'ala uji dengan pisang, kita dah rosak iman kita. Mana Ji? Malu Ji? Besok kena seksa ni, kenapa ni kena seksa? Makan pisang kat masjid. Alamak.
jangan marah saya. Sabar je. Makanlah. Saya pun makan juga pisang dekat masjid. Orang dah barat sedekah, kita makan je lah biji tu. Jangan buat lagi masuk dalam raga motor, tutup dengan baju hujan, tutup lagi dengan helmet. 2 sisi je. Pisang berangan. Mak Haji pun kata Alhamdulillah murah rezeki kita bang ya, ada pisang. Mak Haji jangan cakap rezeki tau Mak Haji. Itu mungkin bala. Jangan buat kerja kecuali macam Haji tadi balik pisang banyak lagi tak habis bawa balik. Yes, maknanya yang balance kita ambil tak ada masalah. Yang masalahnya beda awal-awal. Beda awal. Boleh nampak tak ni? Nampak dah? Jelas kan? Makanlah. Duduk ngadap pisang ni pun tak apa. Makan sesisir tak ada masalah. Dia bawa keluar tu masalah. Boleh faham tak? Okey. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Sebab itu tuan-tuan, sifat syaitaniah ini kita buang. Gantikan dengan sifat kemalakaitan. Kemalakaitan ni maknanya sifat keredaan. Reda maknanya terima apa yang Allah Taala tentu. Kemudian sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah ni sifat kebinatangan. Apa sifat kebinatangan ni? Iaitu zalim. Sifat zalim, sifat menindas, sifat mementingkan diri sendiri. Itu sifat kebinatangan. Maka kita kena letak sifat toleransi, sifat mahabbah. Kita kena sifat, iaitu sifat kemanusiaan, insaniyah, sifat insaniyah. Sifat manusia kena bertolak ansur. Baru kita ada sifat untuk nak mohon taubat, nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sifat kemanusiaan. Apa sifat kemanusiaan? Berkasih sayang. Dan kita ni manusia tapi sifat kasih sayang tak ada. Itu yang susah tu. Kita pakai sifat bahimiyah. Apa sifat bahimiyah? Sifat binatang. Tengok bila kita langgar juga. Langgar kan? Kita langgar bahu orang kan? Beli pasar malam, langgar. Kita bawa soya, air soya, langgar, jatuh. Air soya jatuh, langgar orang. Oi, buta dengan mata tak nampak. Air belum soya minum ni. Soya RM1 je Syekh sebungkus. Awak nak gaduh? RM1 je, RM1. Soya RM1 tawar pun. Jatuh, nak gaduh. Buta kau. Ganti. RM1 je Syekh. Nampak tak? Tunjuk something. Hero konon. Sorry lah, itu bukan hero, itu something lah. Mana sifat manusia? Tak apa Syekh. Minta maaf bang, saya tak nampak. Tak apa. Pergi beli lain lah. RM1 je Syekh. Tak tahulah kalau satu balang jatuh tu. Beli satu balang kan, bawa orang langgar jatuh. Marah tu padalah balang Syekh. Mana ada orang pergi pasar malam beli satu balang? Ada ke tak ada? Tak ada Syekh Pernah berlaku kan? Air soya kita, air tebu ke, air cincau jatuh, betul tak? Mengamuk Syekh, muka kelat terus. Balik, tak ada mood. Balik, abang ni kenapa? Pedak aku hari ni. Bawa balik rumah, pedak aku kan? Tadi orang tu tak apa, benda langgar orang, mata tak nampak. Orang habis cincau kita, habis kena baju kita. Tuan-tuan, RM1 je. Cincau RM1 je. Mana Syekh? RM1 Ambil nak gaduh RM1. Tak boleh modal Sudah. Okeylah Syekh, tak apa. Basah. Tapi ya tak kedai. Kalau basah pun bukan Abang Haji yang basuh. Mesin basuh. Apa nak gaduh? Allahu Akbar. Ini masalahnya kita. Sebab sifat binatang ada. Tapi perang diri itu manusia. Tapi kita guna sifat binatang. Maaf je Sebab apa? Kalau kita fikir tuan-tuan, kalau kita pergi pasar malam, kalau kita tengok ayam percik, tahu ayam percik kan? Tuan tahu ayam percik? Tak tahu? Tahu. Ingatkan tak tahu ayam percik. Kira mengarut lah. Ayam percik tuan-tuan kena bakar. Orang tunggu lama, ramai. Tuan-tuan kena tengok ayam percik tu balik dengan diri kita. Patut kita tengok ayam percik tu, kita kena insaf.
Pergi pasar malam pun boleh insaf kalau kita faham dengan sifat kemanusiaan. Kita genung ayam percik tu, disapunya apa terempah, dibakar, tak masak, orang tak beli. Kita kena ingat ayam itu walaupun dibakar tapi dia dah mati. Ayam percik, mana ada ayam percik hidup-hidup dibakar? Tuan-tuan ada beli jumpa ayam percik hidup lagi? Oi, ayam tu hidup. Wah, tak akan jumpa tuan-tuan. Carilah mana-mana Kenny Rogers ke apa benda ke, dia dibakar dengan api yang panas, boleh dijual dengan lazat rasanya, dia dah mati. Kita supaya kita tengok itu binatang nak dimakan, nak didapatkan nikmatnya, dia mati dulu baru dibakar. Bila dah mati dibakar, apa rasa? Orang yang kena bakar tak rasa apa-apa sebab dia dah mati, nyawa tak ada. Faham je? Faham je? Faham Nampak Nampak? Kita pun beli sedap, sosnya sedap. Wah, ayam pocik sekian-sekian sedap. Tuan-tuan kena ingat, gambarkan ayam percik itu kita. Di akhirat tuan-tuan, Allah bakar kita macam ayam percik. Ingat, kita tak mati. Kita hidup. Kita hidup. Kita akan dibakar oleh Allah Ta'ala dalam api neraka. Kerana apa? Kerana keegoan kita. Tuan-tuan, kita beli ayam percik selamat, kita belum tentu selamat. Lepas tu langgar oleh orang, gaduh lagi tak selamat. Maknanya biar jadi ayam percik. Jangan jadi orang yang beli ayam percik. Beli ayam percik nak bergaduh aja pilihnya. Lambat, orang tengah-tengah potong, orang datang, cik minta maaf saya nak jalan dulu, saya nak dua. Orang beratur lama. Gaduh. Betul tak? Betul ke tidak? Kena renung balik. Kita dibakar oleh Ta'ala dalam keadaan kita nyawa ada dalam neraka. Ayam percik Allah Ta'ala bakar, orang yang menjual dia dah mati. Siapa yang teruk? Tuan-tuan, saya nak tanya, yang dibakar mati ke yang hidup dibakar? Genung. Sebab itu sifat insaniah, sifat toleransi, sifat mahabbah, sifat kasih sayang itu kena ada dalam diri kita. Kalau kita nak rasa, kita nak mengaku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iaitu yang keempatnya tuan-tuan, kita kena ada yang menghalang kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat sabu'iyah. Apa dia sifat sabu'iyah? Iaitu sifat kerakusan, kepuasan nafsu kita. Apa sifat nafsu kita? Sifat nafsu kita, inna nafsa amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu ni tuan-tuan tidak ada kerja lain kecuali dia mengajak benda yang, dia buat sesuatu benda yang tak elok. Jadi kalau kita rasa kita buat tak elok je tuan-tuan, kita kena letak balik, aku ni siapa? Sifat nafsu. Jangan ikutkan nafsu. Kena ada sifat rasa kita, sifat kehambaan, sifat ubudiyah, sifat kehambaan, sifat hamba. Sifat hamba apa? Maknanya ada yang memiliki kita. Siapa dia? Allahu Rabbi. Sifat, jangan kita letakkan nafsu kita melantas daripada kita. Ini nafsu kita lah semua. Rakus, tamak, kan je nak timing badak, nak dia menang saja. Ini di antara ciri-ciri yang menyebabkan kita jauh daripada untuk memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita renung-renungkan tuan-tuan. Jauhkanlah, tikarkan pada diri kita sifat kehambaan, sifat abdu, sifat hamba. Hamba ni tuan-tuan boleh besar kocang tak? Hamba tak boleh. Kita jadi kuli pun ada bos kerja, bos cakap salah pun ya je, kena ya je lah. Dalam kerja kan, mana je nak lawan juga, lawan ada harapan berhenti. Kan? Jadi kita kena gitulah dengan Allah SWT. Kita kena rasa sifat kita, sifat kehambaan. Bila sifat hamba ni tuan-tuan, kita ngaku kita ada buat silap,
Tengok bahasa orang bawah, bahasa orang pekerja dengan bos cakap. Ada dia cakap, bos, tak nak kerja ni hari. Ada ke nak bahasa macam tu? Dia kalau tak nak kerja, bos, minta jasa baik bos lah. Saya hari ni tak apa sedap lah dan nak minta off kejap, bos boleh tak? Bos baik lah kan. Ini bahasa orang bawah kepada pihak atas, betul tak? Mana dia? Kalaulah seorang anak, apalah ayah ni, bodoh lah. Apa rasa ayah dengar anak cakap ayah bodoh? Lempang Haji kata. Lempang kau ajar kau. Itu sifat di situ dah tak boleh. Apatah kata kita? Kita ni sifat hamba nak kau ajar dengan Allah Taala. Maka kena ngadulah. Aku banyak silap, ya Allah, minta dah syurga kau ya Allah, tapi aku banyak dosa. Tolong ampunkan dosaku. Tolong reducekan dosa-dosa saya. Saya nak syurga, saya tak larat nak masuk neraka-Mu ya Allah. Kena ngadu dengan dia. Ngadulah. Sifat hamba. Dan kita tak nak cukup jadi sifat hamba. Kita nak jadi sifat Tuhan. Susahlah kita nak mohon ampun. Sebab itu Rasulullah SAW menjadikan amalan hidupnya satu hari satu malam fi sab'ina marratan. Maknanya 70 kali dia mohon ampun pada Allah, bertaubat pada Allah, kerana dia ada sifat ibadikas salihin. Abdan syakura. Dia nak jadikan dirinya sebagai hamba yang bersyukur, jadi hamba. Sedangkan Nabi SAW, Rasulullah ini Habibullah, kekasih Allah, tempat yang paling tinggi yang Allah Ta'ala letakkan makam Rasulullah SAW. Martabat Rasulullah itu tempat yang paling tinggi. Tapi Nabi merendahkan diri dia. Bila dia berkata, bila dia berhubung dengan Allah, maka dia mengaku, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosaku ya Allah. Ya astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mana sentiasa mohon ampun kepada Allah SWT. Aksari fi yaumin aksari sab'ina marah. Tidak kurang 70 kali. Masya Allah tuan-tuan. That's why, sebab itulah Rasulullah menjadi manusia yang paling hebat. Sebab dia meletakkan dirinya, orang yang martabat tinggi di kalangan manusia, ya, khataman Nabi, penghulu segala rasul-rasul, tetapi dalam dia dengan Allah, dia meletakkan dirinya lebih rendah. Masya Allah tuan-tuan. Kita macam mana? Kita lagi jauh, ya, ba'idan, mana terlalu jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Itulah sifat-sifat yang 4 perkara tadi yang mengganggu kita. Maka kita renungkan supaya kita dapat meninggalkan 4 perkara, 4 sifat yang ada pada diri kita itu, untuk kita menjadi ibadikas salihin, hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur, sentiasa bertobat kepada Allah. Jadi amalan taubat. Dan jangan kita rasa rugi sekiranya kita mohon keampunan dalam kita tidak melakukan salah. Jangan rasa rugi. Malah itu lagi satu amalan yang cukup terpuji. Ya, orang yang tak bersalah mengaku minta maaf. Wah, hebat sangat. Biasanya orang kita ni kalau tak bersalah dia tak nak minta maaf. Tapi jadilah orang yang bersalah minta maaf, satu amalan baik. Tetapi orang yang tak bersalah minta maaf, minta ampun, bertaubat, ia itu manusia yang terbaik. Dan nak jadi martabat itu bukan satu benda yang boleh sembang-sembang begini. Kena ada mujahadah, kena ada latihan, kena ada usaha, kena latih to be, insya-Allah. Ya, jadi dengan itu kita sama-sama perbaiki diri kita, sama-sama kita memperbaiki diri kita. Moga-moga kita mendapat keredaan Allah SWT dan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bertobat, yang mohon ampun, yang menjadikan hambanya bersyukur di atas nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjadi hambanya yang sentiasa bertobat dan mohon ampun kepada Allah, dan menjadi manusia yang dikasihi oleh manusia yang lain kerana kita sentiasa
bermurajaah. Apa itu murajaah? Sentiasa berhubung dengan orang dalam keadaan baik, dan kita sentiasa merendah diri, dan kita sentiasa mengakui kesilapan kita. Ya, sekadar itulah yang dapat saya berikan pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak ya. Ya, saya sebut tadi tu tak ada kena-mengena orang hidup atau orang mati. Jadi kalau Haji berasa hati, saya minta maaf banyak-banyak. Saya cuma ceritakan fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Ini yang selalu. Jadi bila sifat tenging kata orang sifat tenging ni, sifat perongeh ni, panah baran ni ada, memang masalah lah. Masalah. Sebab itu dunia tak boleh aman, sebab ada sifat-sifat demikian. Hati-hatilah kita dalam kerja-kerja dunia kita, supaya amalan kita ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai catat amalan ibadika salihin, insya-Allah. Jadi baik, benda baik datangnya akan kebaikan juga balasannya di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi apa juga kerja yang kita lakukan sebaik-baiknya, walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Apa juga kerja yang kita lakukan kejahatan, walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Yang ini kita khawatir. Maka bersihkanlah catatan-catatan kita, amalan-amalan kita dengan amalan kejahatan kita buanglah, gantikanlah dengan amalan-amalan kebaikan, insya-Allah. Boleh share? Marah tak? Alhamdulillah. Kalau tak marah, bagus. Boleh faham ni? Boleh faham share? InsyaAllah. Kalau faham, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu yang kedua. Hari Rabu minggu yang kedua. Kita sambung lagi. Kitab Riyadhus Salihin ini, insyaAllah. Ya Mak Haji Boleh Mak Haji? Kalau nak makan pisang, suruh abang beli Mak Haji tak ada pun, carilah kawan-kawan yang ada pokok pisang tu, teringin sangat nak pisang, minta lah kat dia. Tak ada pun beli. Jangan nunggu hari Jumaat. Tengok hari Jumaat rajin buat cocok, rupanya pisang masjid. Astagfirullahaladzim. Jadi sekadar itu, aku liqali hadza nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا علما لا ينفع يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تأخير dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أعلم. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا. بارك الله لكم ولنا. الله بارك لهما، الله أدم حبهما. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا. الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair.